Assalamualaikum. Apa khabar semua? Teacher harap semua dah sedia, semua dah mandi. Tak boleh datang kelas teacher Adila tak mandi. Kena bangun pagi-pagi selepas solat subuh, mandi, makan dan ready di depan telefon ataupun komputer untuk belajar dengan teacher Adila. Okey, sebelum tu teacher nak semua tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Okey, kita bagi banyak oksigen masuk dalam badan kita dan kita akan jadi cergas dan sihat untuk menerima ilmu pada hari ini. Okey, kejap. Tada! Ini apa? Siapa tahu ni? Teacher pegang apa ni? Pandai. Ini adalah pensel. Okey, sebut sama-sama pensel. Teacher tak dengar lah, sebut dengan kuat. Siapa yang ada pensel tu pegang pensel kat tangan dan kita sebut sama-sama pensel. Yes, good untuk semua. Pandai. Okey, bagus. Ni teacher suka ni. Alright. Siapa tahu kegunaan pensel? Pensel kita gunakan untuk menulis. Yes, betul. Kita gunakan pensel untuk menulis. Kita guna pensel untuk melukis, untuk mencatat. Kita boleh guna macam-macam. Pentingnya pensel ni dalam kehidupan kita, lebih-lebih lagi sebagai seorang pelajar. Okey, semua dah ada pensel. Okey, ready semua untuk kita belajar pada hari ini? Okey, pandai. Okey, seterusnya. Macam mana ya cara-cara nak menulis dengan betul? Pertama, dalam kita nak menulis dengan betul, kita perlu memilih pensel yang betul. Okey, pensel yang betul ni macam mana? Untuk murid yang berumur 3 sehingga 6 tahun, kita memerlukan pensel yang sesuai dengan tangan mereka. Dan di kelas prasekolah Bestari 2, memang teacher Adila akan gunakan pensel yang bersaiz jumbo, yang macam ni, berbentuk segitiga. Dia ada macam-macam warna. Ada warna-warni dan juga warna coklat brown. Okey. Begitu juga dengan pensel warna. Teacher guna yang saiz jumbo. Biasa teacher guna yang Swan Stabilo lah, yang bersesuaian dengan tangan kanak-kanak. Lebih lagi untuk yang di tadika, memang teacher adalah akan guna pensel yang macam ni. Satu lagi, apa kelebihan pensel bersaiz jumbo ni? Yang pertama, setahun anda memakai pensel ini, anda tidak akan rugi kerana sebatang setahun pun boleh. Sebab bila bersaiz ini, mata dia besar, mata dia kuat, kita tidak perlu mengasahnya dan tidak tumpul. Jaranglah untuk tumpul. Kalau nak asah pun, asal tu tahu tak apa, nak korek pensel ni, kita cuma memerlukan seminggu sekali sahaja untuk kita tajamkan pensel ini. Jadi untuk setahun tu memang tahan lah. Biasa di budak pra ni, dia pensel tak pendek, tak tumpul. Pensel biasanya hilang. Itu yang menjadi masalahnya. Kehilangan pensel. Okey, setiap murid akan dibekalkan dengan beberapa batang pensel, dan kalau hilang, senang saja untuk kita mencarinya sebab dah ada nombor masing-masing. Okey, dalam menentukan cara untuk kita menulis dengan betul, pemilihan pensel cukup penting. Pemilihan pensel perlulah bersesuaian dengan jari dan tangan kanak-kanak seusia 6 tahun. Okey, untuk seterusnya, cara-cara menulis dengan betul. Yang pertama, pemilihan pensel. Yang kedua, pegang pensel dengan betul. Nampak mudah sahaja kan, pegang pensel dengan betul. Tetapi, untuk murid 6 tahun, murid prasekolah, kita perlu ajar untuk cara mereka pegang pensel dengan betul. Dan bagi saya, sepanjang berbelas tahun saya mengajar prasekolah, saya ada 2 cara untuk kita ajar murid prasekolah memegang pensel dengan betul. Okey, cara yang pertama, nampak tak ni? Ni apa dia ni? Ini adalah tangan. Okey, di tangan, tapak tangan kita ni ada apa?
Ini apa dia ni? Ini adalah jari. Okey. Ada berapa jari di tangan kita ni? Jom kita bilang sama-sama. 1, kuat sikit, semua kena ikut teacher. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada berapa jari? 5 jari. Okey. Buat macam ni tangan kita. Kemudian kita tutup jari yang kecil ni dan sebelah dia. Tutup berapa jari ni? Cuba tengok. Tutup 2 jari. Tutup macam ni. Semua buat ni. Kita buat sama-sama. Ibu bapa mohon bantu untuk anak-anak buat bersama-sama teacher. Tutup 2 jari. Kemudian nampak tak jari yang 2 ni? Sila rapatkan. Rapatkan jari ini. Okey. Rapatkan jari ini. Dan pusing. Pusing. Dah jadi mulut buaya. Buka, tutup. Tutup, buka. Tutup, buka. Tutup, buka. Okey, jom buat tutup buka 10 kali. Jom bilang sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, nampak tak? Bagi lembutkan jari jemari anda semua, kita buat banyak kali sebagai latihan. Buka. Okey, pastikan tangan ni rapat. Tutup rapat. Okey, macam ni. Okey, buka. Ambil pensel. Masukkan. Letak kat ujung. Jadi 2 jari yang tutup rapat ni tekan, yang ni pun tekan. Jadilah. Macam ni saja cara untuk pegang pensel yang betul. Nampak tak? Macam ni. Ini adalah cara pegang pensel yang betul. Okey, macam ni. Okey, boleh semua. Ini cara pegang pensel yang betul dekat hujung. Kita pegang di hujung yang warna coklat ni, yang dekat mata dia ni. Okey? Boleh. Okey, cara yang kedua, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, buat macam pistol. Pistol nak tembak orang. Macam ni. Nampak tak? Macam dalam gambar. Tangan macam ni. Tutup berapa ni? 1, 2, 3. Tutup 3. Jadi kita ada jari ni dan jari ni. Ibu jari, jari telunjuk. Tutup macam dalam gambar. Okey. Ini cara yang kedua. Kemudian, ambil pensel. Letak macam ni. Letak pensel macam ni. Boleh? Buat semua. Teacher tengok ni. Terus buat. Sambil teacher ajar, terus buat. Okey. Lepas tu, tutuplah. Letak tangan yang terbuka ni dengan tangan ni kat sini. Jadilah. Ini adalah cara yang kedua untuk memegang pensel. Okey. Nampak mudah. Tetapi sebenarnya cukup susah lah untuk murid-murid seusia 6 tahun untuk belajar memegang pensel. Tetapi insya-Allah kalau betul caranya, betul tekniknya, mereka dapat memegang pensel dengan betul. Kenapa pentingnya memegang pensel dengan betul ni? Yang pertama, bila kita pegang pensel dengan betul, kita dapat tulis dengan betul. Bila kita dapat tulis dengan betul, dan tulisan pun jadi cantik dan betul, kita akan dapat baca dengan betul. Ada kaitannya pegang pensel, tulis dengan betul dan akhirnya baca. Dapat baca dengan betul. Tapi sekiranya murid tidak dapat memegang pensel dengan betul, pastinya tulisan pun tak cantik, tak betul, mungkin salah dari segi tulisan dan macam mana mereka nak membacanya. Cukup penting asas menulis ini di praswagolah. Cukup penting. Okey, mohon sangat boleh belajar dan tengok video teacher ni untuk murid-murid dapat pegang pensel dengan betul, untuk kita tulis dengan betul. Okey, selain daripada memegang pensel dengan betul, kita juga perlu tahu tentang kedudukan ataupun kertas ketika menulis. Kena tahu kedudukan kertas dan buku ketika menulis. Boleh tengok. Sebelum tu saya nak tanya, ibu bapa dah kenal pasti ke anak-anak menulis menggunakan tangan kiri ataupun tangan kanan? Kena tahu tu. Cuba tengok dalam gambar. Yang tangan kiri macam mana kedudukan kertas dia. Tangan kanan macam mana kedudukan yang betul untuk anak kita. Okey, kadang-kadang kita tak perasan ni, kita hanya tahu betulkan tulisan
cara memegang pensel, tetapi sebenarnya cara kedudukan kertas ataupun buku ketika menulis cukup berbeza bagi yang tangan kanan dan juga yang tangan kiri. Perhatikan. Okey? Okey. Seterusnya, selain daripada kedudukan buku dan kertas, kedudukan tangan dan juga lengan cukup penting. Cuba tengok, bila kita tulis tangan kiri, tangan kanan kita kat mana? Bila kita tulis tangan kanan, tangan kiri kita kat mana? Nanti kena jelas, kena faham. Okey? Betapa pentingnya dua-dua tangan ni saling kait mengait, saling memerlukan antara satu sama lain. Perlu bekerjasama. Tangan kanan membantu tangan kiri untuk menulis, tangan kiri membantu tangan kanan untuk menulis. Okey? Okey. Itu dari segi menulis, cara-cara menulis dengan betul. Okey, seterusnya teacher nak tunjuk cara-cara duduk yang salah ni ketika menulis. Cuba perhatikan cara anak-anak anda menulis. Macam mana cara mereka duduk? Teacher tak mahu dalam kelas pra Bestari 2 ada yang tulis macam ni. Tulis sambil kepala di atas tangan ataupun kaki macam ni. Oh, tak elok. Dalam kita menuntut ilmu, kita kena tahu adab di dalam kelas, adab dengan guru. Tak boleh ni duduk macam ni ni ataupun kepala di atas tangan. Seterusnya, yang ni pun dah biasa ni anak-anak kita buat kat rumah ataupun kat sekolah ni. Menulis tertonggeng. Macam sakit perut pun ada. Yang ni pun salah. Boleh tengok terus kat rumah macam mana anak-anak anda yang sedang menulis sekarang. Betul kan kedudukan mereka dan posisi mereka yang betul. Ni gambar yang kedua. Duduk macam ni pun tak boleh. Salah. Dan yang ni gambar yang ketiga, kegemaran anak-anak murid teacher semua meniarap. Menulis sambil meniarap pun bukan cara menulis, duduk menulis yang betul. Okey, tak boleh. Ingat tu. Ini benda yang sentiasa kita buat di rumah ataupun di sekolah. Seterusnya, ini adalah contoh cara-cara duduk menulis yang betul. Cuba tengok yang baju merah. Cara dia salah, tapi ikutlah yang berbaju biru, cara betul menulis. Okey, seterusnya yang ni cara menulis juga. Cuba tengok yang ada tanda right ni warna hijau. Duduk dengan betul, posisi badan yang betul, tegak dan menulis dengan baik. Tapi gambar yang belakang ni pun salah. Tunduk je, sakit belakang. Cara tu adalah salah untuk menulis. Okey, gambar yang ketiga cuba tengok tulis macam mana. Nombor 1 ni yang ada hijau ni tanda betul. Menulis dengan tegak membantu kita untuk menulis dengan baik. Kita tak mahu anak kita menulis dalam keadaan tunduk kepala, badan jadi bengkok. Tak boleh. Okey? Duduk pun perlu betul. Bukan setakat menulis saja, memegang pensel saja yang betul. Tetapi cara duduk ketika menulis cukup penting. Saya ulang lagi sekali, cukup penting dalam kita melatih, membentuk, mengajar anak-anak untuk menulis dalam posisi duduk yang betul. Okey, seterusnya, pada hari ini kita tak ada kuis, tetapi teacher nak bagi tugasan pada hari ini. Tugasan yang pertama, buat di satu helai kertas, buat garisan lurus. Jangan gunakan pembaris, gunakan tangan dan juga pensel sahaja ditulis di atas kertas. Atas, turun, bawah. Atas, turun, bawah, buat garisan lurus. Kemudian ambil pula bawah, naik, atas. Bawah, naik, atas untuk buat garisan lurus. Okey, seterusnya kita buat garisan mengiring ke kanan. Atas, turun, bawah. Bawah, naik, atas untuk garisan mengiring ke kanan. Okey, buat juga garisan mengiring ke kiri. Biasakan kiri, mengiring ke kiri. Kemudian mengiring ke kanan. Teacher nak pesan, teacher tak mahu bagi eraser pemadam pada anak. Bagikan mereka kreatif ataupun salah pun tak apa. Tapi jangan ajar untuk mereka tulis padam. Tulis padam. Tidak boleh lah. Teacher rasa kita perlu untuk mereka belajar menulis. Mereka meneroka sendiri. Kalau salah, tak apa. Buat dekat ruang yang kosong. Jangan bagi eraser lagi. Sebab di prasekolah pun teacher takkan bagi eraser lagi. Sebab kita nak bagi keyakinan untuk mereka untuk membuat
berani dalam melakukan apa yang mereka kena buat dan juga yakin dengan apa yang mereka buat. Kita tak nak sikit-sikit sapu, sikit-sikit padam, tak boleh. Cuma dia nak ada pensel dan kertas saja untuk tugasan. Salah tak apa, sebab setiap kesalahan merupakan satu pengalaman untuk mereka belajar memperbaiki lagi untuk membuat dengan lebih baik. Okey? Dan akhir sekali, tugasan pada hari ini buat bentuk bulatan. Kita tak ada bentuk bulat, tetapi bentuk yang betul adalah dipanggil bulatan. Jadi buat bulat besar, bulat kecil, bulat besar, bulat kecil, bulat besar, bulat kecil, penuh satu kertas. Okey, itu untuk tugasan pada hari ini. Dan akhir sekali, perhatikan anak anda. Teacher cuma sebagai penyampai untuk memberi teori dan memberi penerangan tentang bagaimana nak membantu anak-anak anda untuk memegang pensel dengan betul, untuk meletakkan tangan dan lengan dengan betul ketika menulis, dan untuk posisi duduk yang betul ketika menulis. Tetapi teacher memohon agar ibu bapa menjadi pemudah cara untuk membantu anak-anak kita mengaplikasikan apa yang diajar pada hari ini. Nampak cukup mudah, tapi inilah yang sebenarnya kita ajar asas kepada anak-anak untuk mereka belajar dengan betul. Biasakan diri untuk membuat sesuatu yang betul agar mereka biasa melakukan setiap perkara dengan betul. Salah tak apa. Mohon janganlah ada mak kau hijau, bapak kau hijau ke, tak bolehlah. Saya memohon agar semua sabar, dapat bantu anak-anak kita untuk belajar. Terima kasih semua yang mengikuti pada hari ini. Semoga apa yang kita buat pada hari ini diberkati Allah SWT. Sekiranya ada soalan, boleh bertanyakan dalam ruangan chat yang disediakan. Kita jumpa lagi esok. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.